Jadi kata Imam Ghazali dulu, ilmu kalam ni kalau tak ada pun tak apa. Tapi dia terpaksa kita adakan sebab suatu ketika tu orang Islam ni dia dah mula cakap bukan-bukan tentang Tuhan. Dia dah mula persoal. Zaman para sahabat ni orang tak persoal sebab mereka ni semua keimanan tinggi kan, pemahaman tinggi. Orang tak persoal dah Allah tu macam mana, bila dia ada di mana, duduk di mana, rupa warna apa, orang tak persoal. Bila sampai satu zaman ilmu kalam ni orang mula persoal. Tuhan ni ada kan? Ada. Sejak bila dia ada? Orang mula duk persoal. Jadi nak jaga akidah orang awam ni supaya mereka tak cakap benda yang bukan-bukan tentang Tuhan, orang susun ilmu kalam. Dalam ilmu kalam ni salah satunya ilmu tauhid tu lah, sifat 20 tu. Bila susun yang tu selamat akidah orang awam. Orang tak fikir bukan-bukan dah tentang Tuhan, tak cakap bukan-bukan dah. Jadi kata Imam Ghazali, ilmu kalam ni sepatutnya tak ada, tapi terpaksa diadakan nak jaga akidah orang-orang yang bawah. Terpaksa diadakan. Jadi dia kata bukan ilmu kalam, tetapi yang saya maksudkan ialah suatu macam keyakinan, iaitu hasil dari nur yang dicurahkan Tuhan ke dalam hati hamba yang sudah mensucikan batinnya dari segala kotoran dan mujahadah, jihad melawan nafsu, sehingga sampailah dia ke tingkat keimanan Sayyidina Abu Bakar, yang kalau ditimbang dengan keimanan penduduk Islam, penduduk alam seluruhnya, maka lebih beratlah keimanan Abu Bakar itu, sebagaimana telah diakui oleh Nabi SAW sendiri. Sayyidina Abu Bakar ni dia tak belajar ilmu kalam, dia tak susun ilmu kalam, dan dia pun tak mengajar ilmu kalam. Tapi macam mana tauhid dia tu paling hebat? Dia dengan cara tasawuf, cara melalui, merasai dan mengalami sendiri. Tapi tahap kita tak sampai. Cukup dengan kita mengakui ilmu mukasyafah ni memang ada, dah selesai. Kita punya tu dah selesai dah. Kira tak dipersoalkan nanti dah. Kita dah percaya ilmu tu ada, selesai. Maka tak adalah artinya kepada aku apa yang diiktikadkan oleh orang awam dan yang disusun oleh ahli ilmu kalam, yang tidak melebihi daripada orang awam itu selain daripada teknik berkata-kata. Dan karenanya lalu dinamakan ilmu kata-kata, iaitu ilmu kalam, ilmu berkata-kata. Sebab ilmu kalam ni dia nak pertahan. Orang duk kata Tuhan ni tentu boleh nampak sebab dia wujud. Orang kalam tahan, mana pula roh kita tak nampak tapi dia wujud. Dia lawan cakap tu. Tapi tujuan dia bagus, supaya orang tak cakap yang bukan-bukan, tak fikir yang bukan-bukan tentang Tuhan. Jadi ilmu sifat 20 ni memang sangat baguslah. Dan kerana itu dinamakan ilmu itu ilmu kalam, suatu ilmu yang tidak disanggupi oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lain sahabat, di mana Sayyidina Abu Bakar beroleh kelebihan daripada mereka itu dengan satu rahsia, sir. Dengan rahsia yang terpendam dalam dada. Jadi sebenarnya kalau kita ikut jalan tasawuf, kita boleh sampai lebih tinggi daripada orang yang belajar sifat 20 ni. Siapa yang belajar sifat 20 bagus, tapi kadang-kadang dia berhenti tara tu je. Dia tak pergi pada tasawuf dah. Setakat ilmu tauhid saja. Sedangkan kita belajar dulu 3 tumpu agama ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid tu nak betulkan sembahan, fiqh ni cara-cara nak menyembah Allah, nak berabdi kepada Allah. Tasawuf ni dia bagi cantik, dia macam bagi berkilat. Dia bagi berkilat tauhid ni, bagi berkilat kita punya amal-amal ni tadi, fiqh ni tadi. Tu peranan tasawuf. Jadi kita tak boleh berhenti lah. Aku dah belajar tauhid, belajar fiqh, cukuplah. Tasawuf tak maulah. Dia mesti belajar tasawuf. Kalau tidak, dia jadi tak berkilat. Tak berkilat. Dan hairan benar orang-orang yang mendengar perkataan tersebut daripada Nabi kita, lalu memandang leceh dengan mendakwakan bahawa itu barang batil, bikinan kaum tasawuf dan tidak dapat difahami. Setengah orang kata, mana ada tasawuf ni, tauhid dengan fiqh sahaja cukup. Ilmu kalam dengan syariat saja cukup. Tasawuf ni tak payah, tak ada dalam Islam ni tasawuf. Mereka memperlecehkan. Jadi Imam Ghazali dia kata dia heran, kenapa mereka ni boleh sampai ke tahap melecehkan ilmu tasawuf ni. Kononnya benda ni benda yang dicipta, baru dicipta. Padahal yang ni lah intipati dia. Maka haruslah anda, mestilah anda berhati-hati menghadapinya. Kalau tidak nanti akan kehilangan modal. Dan waspadalah
untuk mengetahui rahsia yang terbongkar dari simpanan kaum fuqaha dan ulama kalam. Kaum fuqaha ni ulama-ulama fiqh, ulama kalam ni ulama tauhid lah. Anda tidak akan mendapat petunjuk untuk itu selain dengan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Pendek kata, ilmu yang paling mulia dan tujuan yang paling utama ialah mengenal Allah Ta'ala. Jadi kita faham sekarang, dalam dunia ni banyak ilmu pengetahuan, tapi ilmu yang paling penting yang mesti kita dahulukan ialah mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita mati dalam keadaan tak sempat belajar yang ni, rugilah kita. Kita belajar ilmu-ilmu yang lain, kan? Rugilah. Itulah lautan yang dalamnya tidak dapat diduga. Tingkat yang tertinggi untuk itu dari manusia ialah tingkat para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang yang mengikut mereka. Kata Imam Ghazali hari itu, ilmu Allah Ta'ala ni ibarat laut. Dahlah luas, dalam pula tu. Para nabi pun duduk tepi-tepi je, tepi-tepi laut je. Para wali pun di tepi laut. Para ulama pun lagilah kat tepi laut. Yang kita ni tepi pantai je. Jadi ilmu tu memang sangat luas, sangat dalam. Memang tak tercapai, tapi kita boleh majukan diri kita. Boleh majukan diri kita. Jangan duduk tepi laut saja, kita boleh pergi lebih sikit lagi. Menurut riwayat, pernah orang bermimpi melihat dua orang ahli hikmah dalam sebuah masjid. Dalam tangan seorang dari keduanya adalah sehelai kertas yang bertulis, jikalau anda telah berbuat baik segala sesuatu, maka janganlah menyangka telah berbuat baik pula tentang sesuatu, sehingga anda telah mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui bahawa dialah yang menyebabkan segala sebab dan menjadikan segala sesuatu. Contoh ringkas macam ni. Yang ni dia cerita ilmu hakikat. Ilmu syariat, ilmu hakikat, dia cerita ilmu hakikat. Kita nampak orang miskin, kita ambil duit sedekah pada dia. Jadi kita kata, baiknya aku sedekah pada orang. Tapi bila belajar ilmu hakikat, kita dah sampai peringkat mengenal Allah, kita faham yang cetuskan fikiran dalam kepala kita tadi Allah, bukan kita. Yang gerakkan tangan kita ambil duit Allah. Kita tak ada kuasa gerak tangan. Hakikat kan? Yang bagi pada orang miskin tu tadi Allah. Jadi yang baik siapa ada sebenarnya? Allah. Kita belajar apa tu kan? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Buat macam mana pun semua puji patah balik pada Allah. Dia nak cerita hakikat lah tu. Kalau kita tak ada ilmu ni, kita ada kata, ya baiknya aku rajin sembahyang. Hebatlah. Padahal yang bagi kita sembahyang ni Allah. Bila kita faham Allah yang pilih aku sembahyang, jadi aku tak boleh rasa sombong, tak boleh rasa riak, tak boleh rasa hebat diri, semua tak boleh. Allah yang pilih. Dari situ dia datang tawaduk, rasa lemah, rasa rendah diri. Sebab kita dah faham lah pekerjaan Allah.